Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga maya sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum perdana Ehwal Islam bersama saya pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini fahaman atau ajaran yang mengelirukan sering timbul untuk menjerat dan memerangkap orang-orang Islam, khususnya kepada orang-orang yang kurang memahami tentang ajaran agama Islam. Malah, lebih membimbangkan lagi apabila wujudnya penyelewengan akidah yang amat berbahaya dan meragui kebenarannya yang boleh merosakkan iman dan akidah Islam yang sebenar. Justru itu, langkah-langkah pencegahan dan pengukuhan perlu diambil dengan kadar yang segera agar perkara ini dapat dicegah dari akar umbi lagi. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini yang bertajuk penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam serta langkah-langkah pencegahan dan pengukuhannya. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatin Aisyah binti Cik Aziz Nasaruddin. Saya berumur 18 tahun dan dilahirkan di Kota Baru. Saya merupakan pelajar persediaan program ijazah Sarjana Muda Perguruan ambilan Jun 2022 di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Saya merupakan pelajar option Bahasa Melayu Pendidikan Rendah. Itu sahaja yang menarik tentang latar belakang saya. Jadi, insya-Allah seterusnya, mari kita berkenalan pula dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan segan kerana warga maya sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama kita, saudara. Apa khabar saudara? Bolehkah saudara memperkenalkan diri sedikit kerana nampaknya warga maya kita, khususnya para wanita tidak senang duduk melihat ketampanan ahli panel pertama kita pada hari ini. Alhamdulillah, terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi yang cantik dan baik budi pekertinya kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk berada dalam sesi perbincangan pada hari ini. Nama saya Said Zulkifli bin Said Salahuddin. Saya berasal dari negeri Terengganu dan sekarang saya menetap di Dungun bersama dengan ahli keluarga yang tersayang. Saya merupakan seorang mahasiswa di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dan juga merupakan pelajar option Bahasa Melayu Pendidikan Rendah. Itu sahaja serba sedikit latar belakang yang dapat saya ceritakan pada hari ini. Terima kasih saudara Said. Sungguh sedap suaranya seperti empunya badan yang sungguh tampan. Seterusnya, ahli panel kedua kita iaitu saudari Fatihah. Selamat datang saudari. Sebelum memulakan forum ini, marilah kita semua berkenalan terlebih dahulu dengan saudari yang cantik molek lagi berseri-seri. Dipersilakan saudari Fatihah untuk memperkenalkan diri. Segala puji bagi Allah, syukur kepadanya, ucapan terima kasih dan senyuman manis saya lebarkan kepada saudari yang sopan dalam tutur bahasanya, moderator kita. Saya perkenalkan nama dahulu. Ibu bapa saya yang bijaksana telah memberikan nama Fatihah kepada saya sewaktu dilahirkan. Saya berasal dari Kelantan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang di sana. Saya kini menuntut dalam ilmu Bahasa Melayu Pendidikan Rendah di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Sekadar itu ringkasan hidup saya yang dapat dikongsikan. Terima kasih saudara Said dan saudari Fatihah kerana sudi berkenalan dengan kita semua. Jadi, kita semua tahu bahawa saudara dan saudari panel kita hari ini mempunyai latar belakang yang berpendidikan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, marilah kita memulakan forum ini tanpa melengahkan lagi masa agar forum ini mendapat rahmat, kurnia dan redha daripada ilahi. Terlebih dahulu, sebelum saya mengajukan soalan-soalan kepada ahli panel, saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan konsep penyelewengan akidah dan juga konsep akhlak. Di dalam Islam,
Iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermaksud sebanyak mana pun amalan seseorang itu, namun ia hanya diterima oleh Allah andai ia berasaskan kepada akidah yang tepat dan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan akidah dalam Islam memainkan peranan yang sangat penting. Akidah yang benar merupakan asas tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang membawa maksud, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dan beribadah kepadanya. Perkataan akidah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang membawa maksud simpulan ikatan tali. Manakala ilmu akidah ialah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki perkara-perkara tentang ketuhanan, kerasulan dan perkara samiyat atau perkara gaib seperti syurga, neraka dan lain-lain. Seterusnya, yang dimaksudkan dengan akhlak secara umum pula adalah sistem atau tingkah laku manusia yang bersumberkan asas wahyu atau syarak. Dapat dilihat bahawa fenomena penyelewengan akidah bukanlah satu fenomena yang biasa, bahkan telah wujud ketika Rasulullah SAW masih hidup dengan kemunculan beberapa orang yang mendakwa dirinya sebagai nabi. Mutakhir ini, umat Islam di seluruh dunia berdepan dengan pelbagai cabaran yang menguji keimanan, kepercayaan dan pegangan mereka terhadap Islam. Di antara isu yang hangat diperdebatkan dewasa ini dalam kalangan umat Islam ialah isu penyelewengan akidah. Jadi, soalan saya pada panel pertama, apakah pandangan saudara berkenaan dengan penyelewengan akidah? Silakan saudara ahli panel pertama kita yang dihormati. Terima kasih kepada moderator kerana membawa rasional persoalan kepada saya. Terlebih dahulu yang dihormati barisan penonton maya, saudari Fatihah dan seterusnya moderator yang ayu berada di sana. Pandangan saya mengenai penyelewengan akidah yang berlaku dalam kalangan umat Islam berpunca daripada ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan akidah anak-anak. Ibu bapa dianggap sebagai role model kepada anak-anak. Ibu bapa sepatutnya menjadi contoh dalam segala hal, terutama sekali dalam bidang akhlak dan akidah. Ibu bapa memainkan peranan besar dalam mencorakkan anak-anak. Perkara ini bertepatan dengan sebuah hadis yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, anak itu ibarat seperti kain. Ibu bapalah yang akan mencorakkannya menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membawa makna ibu bapalah yang mencorakkan akidah anak-anak untuk menjadi cemerlang. Ibu bapa seharusnya menunjukkan dan mengajar anak-anak mengenai akidah Islam yang sebenar. Misalnya, ibu bapa mengajarkan anak-anak mengenal Allah dan Rasul, salat, berpuasa dan sebagainya. Maka anak-anak akan lahir sebagai manusia yang mempunyai pegangan akidah yang kukuh. Daripada itu, masyarakat yang tidak mudah terjebak dengan masalah akidah dapat dilahirkan. Hadirin sekalian, saya ingin berkongsi sebuah hadis untuk menjadi panduan kepada ibu bapa dalam mendidik akidah anak-anak. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak-anak kamu atas 3 perkara: cinta kepada Nabi kamu, cinta kepada kaum keluarganya, serta membaca Al-Quran. Sesungguhnya para pembaca Al-Quran itu berada di bawah naungan arasy Allah pada hari tiada naungan melainkan naungannya, bersama para nabinya dan hamba-hambanya yang terpilih. Riwayat At-Tabrani. Berdasarkan hadis ini, ibu bapa boleh mengajarkan anak-anak untuk mencintai Rasulullah dengan selalu berceritakan tentang Rasulullah. Kemudian, ibu bapa boleh mencontohi keluarga Rasulullah dengan melakukan sesuatu perkara berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan ibu bapa perlu mengajarkan anak untuk membaca dan menelaah Al-Quran. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita, Saudara Said, atas lontaran yang utuh lagi berisi. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa kurangnya bimbingan agama yang benar dalam keluarga Muslim merupakan satu inti yang cukup ringkas dan padat berlakunya penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam.
Peranan orang tua dalam membina akidah dan akhlak anak-anak sangatlah besar. Dapat dilihat pada masa kini bahawa anak-anak telah membesar di bawah asuhan sebuah mesin bernama televisyen, telefon bimbit atau gadget lainnya. Perkara ini mampu memberi impak yang negatif kepada mereka. Di samping itu, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, Saudari Fatihah. Apakah pandangan saudari pula berkenaan dengan penyelewengan akidah? Silakan Saudari Fatihah untuk memberi hujah anda. Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan penonton maya, rakan panel Saudara Said dan seterusnya moderator yang dirahmati Allah sekalian. Pada pandangan saya, penyelewengan akidah ini juga berpunca daripada ajaran sesat. Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai ajaran sesat ini, izinkan saya menghuraikan maksudnya terlebih dahulu. Ajaran sesat ini bermaksud ajaran atau amalan yang mendakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang kita tahu, ajaran sesat ini sangat aktif dalam menyebarluaskan ajaran mereka kepada umat Islam. Malaysia juga tidak terkecuali daripada berlakunya penyebaran ajaran sesat ini. Antara kumpulan ajaran sesat yang pernah ada di Malaysia ini ialah Kerajaan Langit yang diketuai oleh Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pein, yang mana beliau mendakwa dirinya sebagai wakil Tuhan bagi menyatukan semua agama dan mampu menyembuhkan orang yang sakit. Antara ajaran sesat yang diajar oleh Ayah Pein ini ialah menolak rukun-rukun Islam seperti salat 5 waktu, berpuasa dan sebagainya. Selain itu, beliau juga mengadakan hukum syarak seperti nikah batin yang sangat menyeleweng akidah umat Islam. Bagi memastikan umat Islam tidak terpengaruh dengan ajaran ini, hendaklah kita mengetahui tentang jenis ajaran sesat ini terlebih dahulu. Antara jenis-jenis ajaran sesat ini ialah disebarkan melalui pengajaran atau kelas pengajian yang pada mulanya mereka akan bermula dengan akidah seperti cara mengenal Tuhan, syariat ataupun akhlak seperti di majlis-majlis ilmu. Dan kebiasaannya pengikut ajaran sesat ini akan dijanjikan dengan pelbagai kelebihan dan keistimewaan jika mengikut ajaran ini seperti dijamin masuk syurga, diampunkan dosa dengan cara menebusnya melalui bayaran tertentu dan sebagainya. Dan kebiasaannya mereka ini tidak berpandukan kepada sesebuah buku atau kitab ulama muktabar sebagai rujukan, tetapi hanya diberikan nota untuk menyalin semula buku yang dikarang oleh guru ajaran sesat ini. Melalui nota inilah guru ajaran sesat itu akan memesongkan pemikiran pengikutnya melalui pengajaran yang diadakan. Seterusnya, jenis ajaran sesat yang lain pula ialah melalui kumpulan tarikat yang bertujuan untuk memerangkap umat Islam yang lemah pegangan dan kurang ilmu agama. Biasanya, guru ajaran sesat ini akan menggunakan nama-nama tarikat yang masyhur seperti Naqsyabandiyah dan sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya, guru tarikat ini menokok tambah seperti mengadakan sistem berwirid atau bersuluk di dalam gua atau bilik khas dalam keadaan bercampur antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Salah silah guru tarikat juga meragukan dan terputus dari salah silah yang asal dan diyakini. Bahkan terdapat juga guru tarikat yang mendakwa amalan tarikat itu diambil terus daripada Rasulullah SAW. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada panel kedua kita, Saudari Fatihah atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Meneroka kepada fenomena ajaran sesat di negara kita, hakikat yang perlu kita akui, terdapat banyak ajaran sesat yang muncul di tengah-tengah kelompok masyarakat dari masa ke semasa ketika ini. Kemunculan kebanyakan ajaran sesat ini dipercayai berpunca daripada pengaruh, kebudayaan, adat, kekayaan serta kepercayaan lama yang mengandungi unsur-unsur animisme dan dinamisme. Seterusnya, soalan saya kembali kepada panel pertama, Saudara Said. Jadi, bagaimanakah menurut Said langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam?
Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh moderator kita. Mengambil daripada isu ajaran sesat yang dilontarkan oleh Fatihah tadi, antara langkah mengatasi berlakunya penyelewengan akidah dalam umat Islam ialah pihak kerajaan perlu membantras mana-mana ajaran sesat yang ada dalam kalangan masyarakat. Misalnya, kerajaan menetapkan undang-undang atau denda penjara kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam menganjurkan ajaran sesat ini di Malaysia. Contohnya, mengenakan denda sebanyak RM10,000 dan penjara selama 10 tahun atau kedua-duanya bagi sesiapa yang menjadi dalang kepada ajaran sesat ini. Perkara ini menjamin masyarakat hari ini tidak mudah terpedaya dan percaya kepada ajaran yang menyeleweng dan merosakkan akidah. Langkah kedua ialah mengadakan banyak majlis ilmu secara besar-besaran agar masyarakat tidak mudah terjebak dengan iklan ajaran sesat yang menular. Hal ini kerana masyarakat akan tertumpu pada majlis agama ini. Jadi, masyarakat tidak terjebak dengan mana-mana ajaran sesat yang ada di negara kita. Hal ini boleh diadakan secara berkala. Misalnya, majlis agama setiap bulan. Kerajaan perlu memperuntukkan dana bagi pihak penganjur majlis sama ada orang awam atau pihak penteri bagi menjayakan langkah ini. Perkara ini semestinya menjamin negara kita menjadi negara yang diduduki rakyat mempunyai pegangan akidah yang kukuh. Semua pihak perlu ada kesedaran dan mengembleng sepenuh tenaga bagi menjayakan langkah-langkah ini agar menjadikan negara kita lebih makmur dan aman sejahtera, malah dirahmati Allah SWT. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillah, sungguh intelektual pemikiran saudara panel pertama kita, saudara Syed Zulkifli. Tidak mampu lagi saya menambah isi kerana isi yang diberi telah cukup padat dan bernas. Seterusnya, saya ingin bertanya secara ringkas kepada ahli panel kedua kita pada hari ini. Menurut pandangan saudari, pula apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam? Terima kasih moderator atas persoalan yang diujarkan. Antara langkah yang boleh diambil berdasarkan isi yang dilontarkan oleh saudara Syed ialah ibu bapa hendaklah memperkenalkan ajaran Islam yang benar dan sahih kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Ibu bapa perlu sentiasa kembali mengikut ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah bertujuan untuk mendapatkan akidah sahihah atau akidah yang benar sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus salih. Hal ini kerana manusia tidak akan berada dalam kesesatan jika berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Seterusnya, langkah yang kedua, ibu bapa boleh membawa anak-anak ke majlis ilmu yang diadakan bagi mengisi masa anak-anak dengan aktiviti yang berfaedah sekaligus menjadikan mereka seorang yang berilmu pengetahuan. Oleh hal yang demikian, dengan ilmu yang mereka perolehi, nescaya mereka dapat membezakan agama yang benar dan agama yang salah, disampaikan menjadikan mereka Muslim yang sejati. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator di sana. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kedua kita, saudari Fatihah sebentar tadi. Tidak cukup dengan itu, umum mengetahui bahawa pegangan akidah berkait rapat dengan akhlak seseorang bagai isi dengan kuku. Dapat dilihat dalam isu yang dibincangkan sebentar tadi, jika anak-anak mendapat kurang didikan agama daripada ibu bapa dan terjebak dengan ajaran sesat, nescaya akhlaknya juga akan terkena tempias juga. Pada pandangan saya, antara kesannya termasuklah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu pergaulan yang menyimpang di mana bebas ini dimaksudkan dengan melebihi batas-batas norma yang ada. Sekarang, kita perdengarkan pula pendapat daripada panel kita yang pertama, saudara Syed. Bolehkah saudara memberi pendapat yang bernas berkaitan dengan pergaulan bebas yang menjadi topik hangat pada masa kini dan sering meniti dari bibir ke bibir masyarakat? Terima kasih saudari pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Baik, bercakap mengenai pergaulan bebas, saya ingin mengulas dulu maksudnya terlebih dahulu. Pergaulan bebas boleh didefinisikan sebagai percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, mengatasi batas syarak. Pergaulan bebas ini sangat membimbangkan dalam masyarakat hari ini. Hal ini kerana pergaulan bebas ini boleh mendatangkan pelbagai masalah dan musibah. Perkara ini sangat berbahaya kepada masyarakat hari ini. Terdapat beberapa punca terjadinya pergaulan bebas ini dalam kalangan masyarakat. Misalnya, kurangnya penghayatan agama, gaya hidup yang bebas dan tidak menjaga batasan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan sebagainya. Hadirin sekalian, terlalu banyak keburukan yang diperoleh daripada gejala pergaulan bebas ini jika dibandingkan dengan kebaikannya. Hal ini bertepatan dengan tegasnya Islam melarang pergaulan bebas ini kerana mengundang banyak keburukan serta keruntuhan akhlak. Contohnya, mengundang zina. Ini ingin saya petik dari surah Al-Isra, jelas menunjukkan bahawa Allah melarang perbuatan zina ini, yang bermaksud dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Suratul Isra, surah yang ke-17 ayat 32. Perbuatan zina ini merupakan salah satu kesan jika manusia tidak menjaga batas pergaulan. Zina ini juga boleh menyebabkan manusia menjadi tidak tentu hala dan tidak tenang dalam kehidupan seharian. Maka kita semua perlu menjaga batas pergaulan agar dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan zina ini. Itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada moderator. Terima kasih Saudara Said. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel pertama kita, Saudara Said sebentar tadi. Saya amat bersetuju dengan pendapat saudara panel kita berkaitan dengan pergaulan bebas. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kita yang kedua, Saudari Fatihah. Apakah pandangan saudari pula berkaitan dengan pergaulan bebas? Terima kasih kepada saudari pengerusi yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Pada pandangan saya pula, pergaulan bebas ini perlu ditegah oleh pihak-pihak yang berkaitan untuk mengelakkan kudis menjadi tokak. Hal ini kerana melalui hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi." Wadhalika ad'aful iman. Maksudnya, sesiapa yang di antara kamu melihat sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya. Dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu, yakni mengingkarkan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis ini menjelaskan tentang kewajipan umat Islam dalam menegah perbuatan yang menyalahi syariat Islam seperti pergaulan bebas. Oleh hal demikian, semua pihak perlulah berperanan dalam mencegah pergaulan bebas ini. Di antara peranan yang boleh dilakukan oleh individu itu sendiri bagi mengelakkan diri terjerumus dengan pergaulan bebas ini ialah memperbanyakkan mendengar ilmu-ilmu agama dan ceramah di majlis-majlis ilmu supaya tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas ini. Selain itu, ibu bapa juga perlulah memainkan peranan yang penting dalam mencegah anak mereka daripada terlibat dengan pergaulan bebas ini. Seperti mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan mengasuh anak mereka bagai menantang minyak yang penuh supaya mereka tidak akan mencari orang lain untuk meluahkan perasaan mereka sekaligus terlibat dengan gejala pergaulan bebas yang jika tidak diatasi boleh menyebabkan berlaku masalah seperti perbuatan zina dan sebagainya. Pihak kerajaan juga perlulah menguatkuasakan undang-undang yang ketat kepada mereka yang melakukan perbuatan pergaulan bebas ini supaya umat Islam tidak akan berani untuk melakukan perbuatan tersebut lagi kerana mereka takut akan dikenakan tindakan undang-undang. Oleh hal demikian, semua pihak perlulah bekerjasama dan bersatu padu dalam memastikan pergaulan bebas ini dapat diatasi dalam kalangan umat Islam di negara ini. Saya rasa setakat itu sahaja hujah saya mengenai isu pergaulan bebas ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Subhanallah, sungguh padat isi yang dilontarkan oleh saudari panel kita yang kedua. Secara keseluruhannya, dapat saya simpulkan penyelewengan akidah pada masa kini semakin berleluasa. Antara puncanya termasuklah
kurang didikan agama yang benar dan sahih dalam keluarga Muslim, seterusnya wujud ajaran sesat yang telah lama menjadi satu fenomena buruk dalam kalangan umat Islam. Oleh hal yang demikian, setiap umat Islam hendaklah bijak dalam menilai sesuatu ajaran dan menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai dua sumber rujukan utama dalam kehidupan agar tidak terpesong ke arah kemungkaran. Sekian sahaja daripada saya. Walau bagaimanapun, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini bukanlah sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kehilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Salam hormat, ciri-ciri selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Saya akhiri forum remaja kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.